Dua kali ke sekali? Sekali ke dua kali ke 3 kali? Tiga kali doktor. Ya, betul doktor. Kalau topik ni sampai mana? Siapa ingat? Kalau topik 2 ni, yang ni dah ke? Dah. Ha? Saya nak buka video pun tak tahu macam mana ni. Yang ni dah ke belum? Ni? Hari tu tak silap saya berhenti sampai bab 3. Topik 3? Ni? Bab 3 yang ni. Kalau Yang tak ni? silap saya lah Ya. Yang lain sama ke? Ya. Sama doktor. Procedure ni dah selesai kan? Rasa sampai rumusan dia dok. Apa dia? Rasanya sampai rumusan dia rasanya bab 3 ni. Dah selesai? Bab 3 punya. Yang ni dah selesai? Ini dah. Dah? Ini pun dah? Sebab saya tak catat sebab saya bagi syarahan. Jadi saya tak ingat lah kat mana saya berhenti kan. Lagipun saya kena jaga, saya kena mengajar 2 kelas. Satu lagi usul. So 2 kelas jadi itulah kadang-kadang dah 5 kelas saya kena ajar. Jadi tak ingat slide kat mana berhenti. Yang mendengar dan menanda lah. Saya harap sangat lah. Masa tak ingat dah. Tak berhenti kat mana-mana. Yang topik ni belum lagi. Masalah kajian ni. Ni. Pengenalan. Latar belakang masalah kajian. Belum Masalah kajian, isu yang berkaitan, bidang kajian, kepentingan kajian. Belum lagi doktor. Ha? Belum lagi. Belum lagi? Ya. Yang ni dia slow sangat ni. Dia punya volume slow.
Okey, baik. Sebelum kita meneruskan kelas kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membuka kelas kita dengan baca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada petang ini saya sambung kepada topik masalah kajian. Agak-agak masalah kajian ni dia berada di bab mana? Bab 1 ke, bab 2 ke, bab 3? Masalah kajian. Ataupun kadang-kadang dipanggil penyata masalah ataupun problem statement. Ataupun kadang-kadang dipanggil penyata masalah. Dia berada di bab berapa? Masalah kajian. Apa dia? Bab 1. Bab 1. Bab 1. Alhamdulillah. Good. Alhamdulillah. Lega saya. Masalah ni dia berada selepas je pengenalan kan. Selepas latar belakang, selepas pengenalan kemudian latar belakang kan. Lepas latar belakang kajian kita kena terangkan, maksudnya tu pergi pada topik penyata masalah ataupun masalah kajian ataupun kadang-kadang ditulis ialah problem statement ataupun yalah. Itulah maksudnya istilah dia. Jadi terus kita kena nyatakan apakah masalah-masalah yang terdapat dalam kajian ini. Kenapakah kajian ini perlu dilaksanakan? Dan dalam penyata masalah dia perlu berapa tahun? Maksudnya buku-buku rujukan ataupun jurnal-jurnal yang kita boleh masukkan dalam penyata masalah dalam tempoh berapa tahun? Penyataan-penyataan yang kita boleh masukkan daripada jurnal-jurnal ataupun penulisan-penulisan buku dalam tempoh berapa tahun? Rujukan tu dalam tempoh berapa tahun? Yang kita berujuk untuk kita masukkan data tu sebagai sokongan. Kenapa kajian ini perlu dilaksanakan? Siapa tahu? Dalam tempoh berapa tahun? Kan 5 tahun ke 10 doktor? Doktor. Apa dia? 5 tahun. Berapa tahun? 5. 5 tahun. Alhamdulillah. Tepat sekali. Betul. Okey. Dia sebenarnya standard ini bukan setakat degree. Dia pekat PhD kan ni. Maksudnya standard 5 tahun itu bukan hanya berada pada degree. Dia berada kepada ketiga-tiga degree. First degree, master dan PhD. Maksudnya standard. Maksudnya katakanlah kajian tu dilakukan pada tahun ini, maksudnya penyata masalah ataupun statement problem ataupun penyata-penyata yang perlu diberi sokongan ataupun rujukan-rujukan ataupun citation ataupun petikan yang kita boleh petik untuk kita masukkan dalam penyata masalah ialah dalam tempoh 5 tahun ke belakang sahaja, iaitu rujukan yang berada dalam tahun ini. Kalau tak ada yang tahun ini 2021 tak ada, kita boleh cari dalam 2020. Itu dah tahun kedua dah tu. Kalau tak ada dalam 2020, permasalahan tu berlaku pada bila? Pada tahun, diungkit pada tahun ataupun dibuktikan pada tahun 2019. Ataupun kalau tak ada 2019, kita buka lagi kepada tahun 2018. Kalau tak ada, buka lagi kepada 2017. Itu dah cukup dah 5 tahun. Masuk 2021, 2020, 2019, 2018, 17. So maksudnya yang 2016, 2015, boleh masuk, tak boleh masuk? Tak boleh masuk lah. Sebab penyata masalah dia perlu buka kepada 5 tahun sahaja. Maksudnya yang lain tu dah outdated. Maksudnya dah di luar tempoh tahun dia. Itu untuk penyata masalah. Kalau untuk
Kalau untuk literature review ataupun kajian-kajian lepas bab 2, berapa tahun ke belakang dibuka? Kalau literature review, berapa tahun ke belakang? Siapa ingat? Ni hebat-hebat belaka ni. Pelajar-pelajar ni hebat ni. Ingat belaka dia ni. Tak apalah. Salah pun tak apalah. Cuba teka je. Nanti saya betulkan lah. Kalau penyata masalah ni 5 tahun ke belakang. Kalau literature review ataupun kajian-kajian lepas bab 2, berapa tahun ke belakang yang kita boleh rujuk kepada kajian-kajian lepas. Ataupun jurnal-jurnal yang lepas. Ataupun tisi-tisi yang lepas. 10 berapa tahun, Doktor. 10 tahun. Alhamdulillah. Hebat. Good. Alhamdulillah. Allah lega. Okay. Betul lah tu 10 tahun ke belakang. Literature review ialah 10 tahun ke belakang. Okay. Pengkaji novice. Pengkaji novice ni macam kita lah. Macam you all ni pengkaji novice lah yang baru nak mula kan. Berhadapan dengan halangan seperti bagaimana nak memulakan kajian. Memilih topik dan tajuk kajian. Responden di mana, bilangan data yang perlu dikutip. Dia akan berlaku bila? Apabila pihak fakulti ataupun pihak pusat pengajian minta supaya okey, serah tajuk dalam minggu ni. Okey, semua serah tajuk. Masa tu menggelabah lah. Tajuk apa ni? Tajuk latihan ilmiah. Tajuk latihan ilmiah tu yang ni lah. Yang saya minta you all pergi cari dekat library tu. Tisi-tisi yang orang telah tulis. Yang peringkat master dan PhD. Kalau peringkat degree, sebab apa? Kenapa saya tak berapa galakkan? Sebab ialah kesalahan tu dia lebih besar lah. Sebab satu lagi dia tak ada semakan oleh lecturer daripada universiti lain. Kalau macam peringkat master dan PhD, dia akan berlaku semakan daripada external, daripada luar. Pemeriksa luar, iaitu daripada universiti lain. Contohnya, untuk melepasi peringkat pengajian di peringkat master dan PhD, dia mesti lulus Viva. Bila lulus Viva tu, bukan setakat filternya oleh pensyarah dalaman UNIZA saja, tapi TC itu telah dihantar lebih kurang 3 bulan ke lecturer di universiti lain. Contohnya lecturer UKM ke, kita lantik, ataupun lecturer USIM Melaya ke kita lantik. Jadi dia punya template tu, format tu sama. Dia tak ada beza. Sebab dia dah standard dunia kan. Dia standardized dekat dunia. Jadi benda tu sama. Kalau berlakunya kekurangan ataupun kesalahan yang berlaku pada pelajar di peringkat master PhD, boleh menyebabkan dia orang sangkut lah ataupun tidak dilepaskan. Maksudnya yang dia orang boleh terbitkan secara hard copy dan boleh letakkan di library tu sebab dia orang dah dilepaskan ataupun telah melalui satu proses penilaian oleh eksternal ataupun penilai luar daripada UNIZA. Dia telah melepasi itu. Maksudnya dia telah ikut formatting, cara penulisan yang betul. Itu maksudnya. Jadi sebab tu kenapa saya minta supaya orang rujuk TC-TC yang peringkat master dan PhD sebab proofreading ya ataupun orang yang melepasi penilaian itu ialah orang yang hebat-hebat lah. Sebab status dia mesti paling minimal profesor madya atau profesor yang filter TC master dan PhD. Dia tak boleh doktorit. Doktorit macam saya ni tak lulus. Macam gitu. Maksudnya yang boleh filterkan TC tersebut, yang boleh tapis, yang boleh nilai TC tersebut apabila kita latih dia penilai luar, dia mesti sekurang-kurangnya dia berpangkat profesor madya ataupun profesor. Dia nak profesor tapi paling minimal ialah profesor madya. Maksudnya orang expert lah. Orang yang expert. Maksudnya kalau sekali dia jeling tengok TC dia tahu dah kat mana betul kat mana salah. Jadi sebab itulah saya minta tolong sangat. Kalau boleh walaupun berapa kali saya cakap walaupun ambil paper ni tapi pastikan persediaannya adalah untuk latihan ilmiah nanti secara individu. Pastikan baca dah TC berapa TC, berapa tajuk supaya apabila pihak fakulti minta nanti boleh send beberapa tajuk, bukan satu tajuk saja. Tak ada maksudnya send pada pihak fakulti ataupun pada pensyarah yang kita nak nilai itu sebagai supervision itu ataupun sebagai penyelia itu dalam mungkin 5 tajuk ke ataupun 6 tajuk ke, 3 tajuk, 4 tajuk ke, bukan hantar tajuk ni saya nak buat satu tajuk saja. Jadi tak ada pilihan. Kenapa? Kadang-kadang tajuk yang dia hantar tu kadang-kadang dah banyak sangat ada TC kat library. Kat library UNIZA tu dah berlambak sangat TC degree tu. Jadi sebab tu kenapa kadang-kadang tajuk tu kita reject. Jadi bila kita baca tajuk yang jangan-jangan sangat dibuat. Jangan-jangan yang tak biasa lah ataupun yang luar biasa. Yang jarang ada di perpustakaan UNIZA. Sebab kita pun ada simpanan dalam di fakulti di mana tajuk-tajuk yang
Dah biasa student buat. Sebab itulah kata ambil peluang inilah. Ambil peluang ini apabila saya bagi assignment tu untuk rujuk TC-TC yang sedia ada di library, bersiap sedia juga untuk topik, untuk tajuk, untuk TC latihan ilmiah nanti. Untuk kita tulis TC. Dia jangan terkejut bila tengok masa PhD. Oh, tebalnya. Cuma bezanya yang degree dia tipis je. Di bawah pada 100. Yang degree ni di bawah pada 100. Kalau tengok yang peringkat master dia 100 lebih, 150, 180 kan. Kalau tengok yang peringkat PhD dia lebih kurang 250, gitulah lebih kurangnya. Ataupun 300 lah. Paling tebang. Tapi kalau TC zaman-zaman saya belajar dulu, tahun 2000, awal tahun 2000 dulu, 2005, 2004, 2003 dulu, di mana thesis PhD dia boleh pergi sampai 500 muka surat. Dia boleh pergi sampai 600 muka surat. TC master dia boleh sampai dalam 300 muka surat. Tetapi sekarang tak boleh dah. Di mana MQA telah menetapkan supaya kalau macam assignment kepada pelajar, ni dia punya sekian muka surat. Kalau penulisan latihan ilmiah ataupun TC untuk pelajar degree, ni muka surat dia, jumlah dia. Tak boleh pada itu. Itu penetapan itu dia buat oleh siapa? Oleh universiti ke oleh MQA? MQA yang buat. So dia arahkan supaya standardized. Universiti seluruh Malaysia. Dia gitu. So kalau pelajar degree, ni muka surat. Maksudnya dia tak boleh lebih daripada 100 muka surat. Maksudnya kalau dia ada 100, 110 muka surat tu okeylah. Cantik lah. Tapi kalau ada 60 muka surat tu tak boleh lah maksudnya kan. Maksudnya kalau boleh dia capai dalam 80 muka surat, 90 muka surat, ya okey dah. Tu sesuai lah tu untuk degree. Jadi boleh rujuk sekarang. Dia apa beza apa yang boleh menyebabkan TC degree tu nipis? Satu, dia punya pemboleh ubah lah. Pemboleh ubah dalam tajuk itu. Pemboleh ubah tu contohnya katakanlah dalam PhD dia ada 3 pemboleh ubah. Untuk peringkat degree ambil satu je lah. Contohnya pemboleh ubah apa? Pemboleh ubah motivasi kan. Kita nak tengok pencapaian akademik dengan motivasi. Jadi ambil satu je. Dari segi motivasi dalam kalangan pelajar di fakulti pengajian kontemporari Islam, FKI. Kita melihat motivasi. Ataupun dari segi tahap kesihatan mental. Ambil satu je. Katakanlah dalam TC PhD tu dia ada motivasi, dia ada kesihatan mental, dia ada kesihatan emosi. So pilih satu saja. Ambil satu saja pemboleh ubah bersandar. Pemboleh ubah yang boleh berubah-ubah. Kalau pemboleh ubah tetap, biasanya kalau peringkat degree ni, jatina, pencapaian akademik, lagi socio-ekonomi status, boleh lah tu. Ada 3 dah cukup. Kalau di peringkat master dan PhD, kadang-kadang kalau peringkat master dia ada 5, pemboleh ubah tetap. Kalau di peringkat PhD dia ada 10. Peringkat degree ada 3 cukup dah. Sebab dia nak 3 soalan je. Peringkat degree ni dia nak 3 soalan kajian saja. 3 soalan. Kalau peringkat master dia nak berapa soalan? Dia nak 5 soalan kajian. Kalau peringkat PhD dia nak berapa? Dia nak dalam 10 soalan kajian. Macam tu lah. Ada 8 hingga 10 soalan kajian tu dah cukup dah untuk peringkat PhD. Baik. Jadi untuk penyata masalah sebagai pengkaji yang baru ataupun sebagai penyelidik yang baru macam you all ni akan berhadapan apabila pihak fakulti akan minta, okey, serahkan tajuk latihan ilmiah, siapa nak buat tajuk ni, sila submit tajuk kepada lecturer yang nak dilantik, kepada lecturer yang jadi penyelia, sila send. Jadi dalam tempoh seminggu saja. Maksudnya kalau pada Ahad sampai Khamis saja. Jadi kalau kita dah bersedia daripada sekarang, dah ada topik-topik tersebut, senanglah. Dalam masa 1 hari dah boleh sahkan kepada lecturer. Tapi kalau pada masa itu baru nak pergi library, nak pergi kaji, nak pergi baca, memang akan ada masalah lah. Itu puncanya. Sebab tu kadang-kadang seminggu pun tak cukup, 2 minggu pun tak cukup sebab baru nak pergi baca, baru nak pergi cari, baru nak pergi kaji. Itu maksudnya. Baik. Jadi memilih topik tu penting. Memilih topik, tajuk kajian, responden, bilangan data, berapa, di mana nak buat kajian. Contohnya saya duduk kat Selangor, saya nak buat kajian kat Selangor. Tak apalah, tak ada masalah lah. Baik, motivasi kajian. Motivasi kajian, selesai masalah kritikal, tindakan segera. Antara motivasinya dapat selesaikan masalah-masalah kritikal, kemudian perubahan kepada amalan pendidikan. Ini sebab apa saya punya slide ini, dia lebih banyak bercerita pasal pendidikan sebab dulu saya gunakan slide ini untuk lecture kepada pegawai-pegawai Kementerian Pendidikan yang akan sambung belajar di peringkat master dan PhD dan juga kepada pelajar-pelajar di
Institut Pendidikan Guru, Institut Pendidikan Guru yang akan buat tesis. So slide ni sama je, formatting sama. Sama je. Perubahan amalan pendidikan ataupun kalau sekarang ni perubahan, mungkin kita nak kaji tentang, kalau usul ni mungkin nak kaji pasal yang ada dalam kaunseling, yang ada dalam usuluddin, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan adab, berkaitan dengan tingkah laku. Okay. Kalau berkaitan dengan kaunseling tu mungkin berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan tingkah laku, berkaitan dengan kesihatan mental yang ada sekarang kan. Penemuan baru, ilmu baru, produk baru, pendidikan baru. Maksudnya apa yang beri motivasi pada kajian kita atau pendidikan kita, dia akan memberi satu maklumat baru, penemuan baru, data-data yang baru. Maksudnya yang segini. Contoh 5 tahun lepas apa yang berlaku? 10 tahun lepas apa yang berlaku? Dalam kajian-kajian lepas 10 tahun dulu apa yang akan berlaku? Sekarang bagaimana cara? Bagaimana yang berlaku sekarang? Bagaimana strategi dia? Contohnya kalau 10 tahun dulu sikap pelajar dan motivasi pelajar di FKI macam mana? Dan bagaimana pula sikap pelajar ataupun motivasi pelajar di FKI pada masa kini. Contoh gitu kan. Kalau dulu katalah sikap pelajar yang ada di universiti dari segi attitude, dari segi tingkah laku, dari segi disiplin, dari segi dari segi gejala merokok katakanlah kan. Kalau dulu macam mana? Sekarang ni macam mana? Jadi kita akan boleh dapat data baru. Katakanlah dulu ramai sangat golongan pelajar-pelajar yang merokok. Sekarang berbanding sekarang dah mungkin tiada ataupun dah mungkin berkurangan. Itu data barulah. So kita buat kesimpulan betapa pelajar ni dah mula ada kesedaran. Pelajar-pelajar baru memiliki disiplin yang bagus, memiliki akhlak yang bagus. Gitulah. Mungkin boleh kaji dari segi kehadiran. 5 tahun dulu pelajar-pelajar menghadiri kuliah di FKI ni macam mana? Bagaimana dengan keadaan sekarang? Itu maksudnya dia dikatakan penemuan baru. Ilmu-ilmu baru, data-data baru ataupun produk yang baru. Kalau dia relate dengan pendidikan ni sebab kerana PowerPoint ni saya lecture kepada pegawai-pegawai pendidikan di Kementerian Pendidikan. Tapi formatting dia sama je. Latar belakang masalah bidang apa? Contoh sekarang, you all bidang apa? You all sekarang ni berada dalam bidang apa? Bidang kejuruteraan ke? Medik ke? Farmasi ke? Ataupun bidang apa? Bidang apa sekarang ni? Bidang? Bidang apa semua? Hello? You all bidang apa sekarang? Counseling. Counseling. Counseling tu yang kedua kan? Yang pertama bidang apa? Usuluddin. Usuluddin. Jadi itulah maksudnya bidang. Tu bidang. Jadi boleh tak saya nak kaji berkaitan dengan biotech? Tak boleh. Boleh tak saya nak kaji tentang apa lagi? Farmasi? Tak boleh. Boleh tak saya nak kaji tentang bahasa? Tak boleh lah sebab dia di luar bidang. Jadi kena tahu. Jadi apabila nak kaji, nak cari topik, pastikan topik tu berkisar kepada usuluddin dan kaunseling. Jangan pergi cari topik-topik atau titik-titik yang berkaitan dengan bidang lain. Contohnya berkaitan dengan matematik lah, statistik lah, apa lagi, bahasa lah. Janganlah. Maksudnya dia di luar lah tu. Di luar bidang. Maksudnya kita kena tengok degree kita. Jadi kalau nak pilih tajuk, pelajar pastikan cari tajuk-tajuk berkaitan dengan usuluddin dan kaunseling. 2 pilihan saja. Hanya 2 bidang saja. So apakah masalah ataupun isu kajian tersebut? Maksud dalam bidang ni apakah masalah dia? Kata kalau nak pilih kaunseling, apakah masalah yang ada sekarang? Mungkin masalah dari segi kesihatan mental. Sejak COVID ni banyak sangat berlaku. Di mana gejala bunuh diri meningkat, kemurungan meningkat, kebimbangan meningkat, kerisauan meningkat, tidak mampu urus diri meningkat. Mungkin gitu. Ataupun sejak berlakunya pandemik COVID ini, kes gejala-gejala sikap, tingkah laku melanggar hukum hakam berlaku. Di mana sikap membunuh diri, apa lagi? Sikap mendera diri, memusnahkan diri, pengabaian, penderaan. Siapakah yang menyatakan isu ini? Maksudnya siapakah? Rujukan di mana? Penyata masalah ni siapa? Contohnya Ali Jusuf 2020 menyatakan bahawa terdapatnya gejala bunuh diri yang makin meningkat di kalangan masyarakat Melayu di Malaysia. Contoh gitu kan. Katalah nak kaji tentang gejala bunuh diri atau gejala sosial, gejala sosial.
Siapa cakap? Kamal Arifin 2021 menyatakan bahawa gejala sosial semakin meningkat, penularan gejala sosial semakin meningkat di kalangan remaja ataupun di kalangan pelajar-pelajar di institusi pengajian tinggi di Malaysia. Contoh gitu kan. Maksudnya siapa cakap? Rujukan di mana? Apakah data yang boleh membuktikan bahawa ianya adalah suatu isu? Maksudnya dia buat kajian di mana? Data ni dia collect di mana? Maksudnya Kamal Arifin ni dia buat kajian di mana? Katalah dia buat kajian di seluruh Malaysia. Di seluruh institusi yang berada di Malaysia. Ya? Apa? Ya? Silakan. Nak tanya soalan ke? Siapa panggil saya tadi? Okay, saya teruskan. Dia participation ni dia punya penyertaan ni ada sejak dia 80 tadi 90 lebih. Sejak dia turun pergi 80. Baik, yang dah masuk online Webex ni minta pergi ke ruangan chat untuk tulis nombor matrik dan nama penuh sebagai bukti kehadiran. Yang dah masuk sini. Ke suara saya kuat sangat ke macam mana? Okey ke? Okey. Okey, Doktor. Okey. Okey, dengar jelas? Jelas, Doktor. Dah. Alhamdulillah. Ke kuat sangat? Okey dah? Okey. Tak kuat, okey. Okey, tak kuat. Okay, so ni button video. Baru jumpa. Dah lama sangat tak guna. Okay. Jadi masalah dan isu yang berkaitan dengan baru jumpa button. Rupanya dia punya video ni dia tenggelam dalam ni. Dia berada di dalam. Okay. Baik. Masalah dan isu yang berkaitan dengan bidang kajian, kesan teknologi moden terhadap pembelajaran penggunaan perisian dan multimedia yang lain. Right? Banyak Syamilah. Itulah orang tua macam lah, biasalah kan. Lagipun laptop ni saya jarang guna, jadi tak banyak button saya tak tahu. Right? Kesan teknologi moden terhadap pembelajaran penggunaan perisian, ini salah satulah permasalahan yang berlaku kan. Contoh ini mungkin kalau pelajar di fakulti informatik kan yang dekat besuk kampus besuk tu boleh gunalah kesan teknologi moden terhadap pembelajaran penggunaan perisian. Ini mungkin salah satu tajuknya yang dia boleh jadikan kajian. Maksudnya masalah isu yang berkaitan dengan bidang kajian. Kalau berkaitan dengan teknologi moden lah. Yang ni melicikkan pembelajaran kemahiran proses sains atau kemahiran. Melicinkan pembelajaran kemahiran proses sains ataupun berkaitan dengan kemahiran. Kemudian beberapa pendekatan pengajaran kemahiran berfikir. Ini sebab apa, kenapa slide dia ni, sebab dia relate dengan guru-guru kan, yang pendidikan, pembelajaran melalui aktiviti co-curriculum. Ini antara salah satu topik lah yang dia bagi suggestion ataupun cadangan lah. Memahami cara pembelajaran pelajar. Ini salah satu. Right? Saya kata kalau tengok slide nanti dia more kepada pendidikan sebab slide ni digunakan untuk mengajar bagaimana untuk penulisan TC di Kementerian Pendidikan. Tapi formatting dia sama je. Formatting dia tak ada beza. Kepentingan kajian perlu perancangan masa, tenaga dan kewangan. Yalah. Nanti kalau bila dah ada tajuk data ilmiah, kena agihlah bila masa nak collect data. Bila masa nak collect data. Bila masa nak pergi pungut data. Bila masa nak tulis proposal. Bila sebut proposal ni dia bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 1, bab 2 dan bab 3 kan. Itu proposal. Dan setelah selesai proposal, bila masa nak merancang untuk pergi collect data. Katakanlah nak pergi pungut data di sekolah. Bila masa nak pergi sekolah? Dengan siapa nak jumpa? Dengan pengetua ke, dengan guru-guru ke ataupun dengan pelajar saja. Jadi nak kena tahu. Kebiasaannya kalau nak pergi ke sekolah, kena minta ada surat permohonan dengan JPN lah, Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu. Kalau di Terengganu lah. Kalau di negeri lain dia kena minta melalui pengarah pelajaran negeri di negeri masing-masing lah. Kemudian bila ada surat tu baru boleh tunjuk kepada pengetua sekolah.
Bila pengetua kata okey boleh terima tak ada masalah, barulah boleh jumpa dengan pelajar. Dengan pelajar. Tapi kebiasaannya kalau di bawah Kementerian Pendidikan, pelajar-pelajar yang boleh dijadikan kajian ialah pelajar tingkatan 4 dan tingkatan 4, tingkatan 2 boleh. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 4, tingkatan 6 rendah. Kelas-kelas yang ada exam biasanya kementerian tak pernah ganggu. Contohnya kalau katalah kita nak ambil responden ataupun sampel kajian kita pelajar tingkatan 3, tak boleh. Memang kementerian takkan benar. Kalau di sekolah rendah kita nak ambil pelajar tahun 6, tak boleh. Sebab ia ada UPSR. Kalau di sekolah menengah pelajar tingkatan 5 kita nak ambil, tak boleh. Sebab dia ada exam SPM, dia tak boleh ganggu. Kalau tingkatan 6, tingkatan rendah boleh. Tingkatan 6 atas tak boleh. Ada gitu. Kalau katalah dia ataupun sampel kita nak buat kajian tentang motivasi pelajar, motivasi dalam kalangan pelajar di sekolah menengah. Katalah gitu tajuknya kan. Dan sekolah yang terlibat ialah sekolah di area Gong Badak. Katalah sekolah-sekolah menengah yang berada di kawasan Gong Badak. Kena ada surat kebenaran daripada Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu untuk masuk ke sekolah. So bila pergi ke sekolah tu, bila sampai ke pondok jaga, kena tunjuk surat tu. Bukti bahawa ada kelulusan daripada Jabatan Pelajaran Negeri. Kalau tak ada memang tak boleh masuk. Dia gitu. Memang tidak akan dibenarkan. Kalau kata nak buat kajian di sekolah. Tapi kalau peringkat PhD kena minta dengan kementerian lah. Kalau di peringkat master dan PhD, surat kelulusan kebenaran untuk collect data di sekolah kepada para pelajar mesti mohon di mana? Kena mohon ke Kementerian Pendidikan di Putrajaya. Dipanggil jabatan itu ialah EPRD. EPRD Putrajaya. Gitu. Kemudian topik yang sesuai ada manfaat. Maksudnya kata kalau topik latihan ilmiah nanti kita nak pilih mestilah ada manfaat lah. Contoh kajian tentang ajaran sesat ke ataupun kajian tentang apa lagi. Tentang sikap ke, kajian tentang laku ke, akhlak ke. Yang boleh memberi manfaat, boleh memberi faedah. Yang boleh memberi makna pada sesuatu kelompok masyarakat. Contohnya siapakah responden kajian kita ialah pelajar-pelajar yang berada di FKI, pelajar-pelajar Usuluddin Counselling yang berada di Fakulti Pengajian Kontemporari Islam. Dan manfaat ini nanti ataupun dalam TC kita di bab 1 dia tulis kepentingan kajian. Satu topik dia ada kepentingan kajian. Kepentingan kajian dalam bab 1 dalam kita punya penulisan TC itu ialah berkaitan dengan manfaat lah. Berkaitan dengan manfaat, faedah ataupun makna yang kita peroleh daripada kajian kita. Yang tu kita kena tulis di bawah topik kepentingan kajian. Mana-mana yang memberi manfaat kepada kajian kita perlu ditulis di bawah topik kepentingan kajian di bab 1. Output suatu penemuan baru, penambahbaikan. Output ataupun bawah topik kepentingan kajian iaitu output ataupun penemuan baru, penambahbaikan. Apakah penambahbaikan tentang program ini? Contohnya katalah kajian berkaitan dengan penyelarasan ataupun pengurusan pusat holistik pelajar. Bagaimana dari segi pengurusan kurikulum di pusat holistik pelajar. Jadi kita nak tengok bagaimana cara pengurusannya. Kalau sekiranya ada penemuan yang baru, cadangan-cadangan yang baru daripada responden, daripada pelajar boleh dimasukkan dalam kajian kita, menyatakan pelajar nak ini, pelajar nak itu, nak ini. Jadi mungkin polisi itu boleh berubah. Polisi itu boleh diubah berdasarkan permohonan daripada responden, daripada pelajar. Berkaitan dengan pengurusan di holistik pelajar ataupun pengurusan di FKI ataupun pengurusan di pusat pengajian Usuluddin ataupun pengurusan berkaitan dengan organisasi universiti semua kan. Right? Kemudian seterusnya memahami bidang kajian. Kita tahu bahawa bidang kajian kita adalah berkaitan dengan Usuluddin ataupun dengan kaunseling. Jadi di bawah dalam bidang Usuluddin dan kaunseling dia ada konsep, dia ada teoretikal, dia ada model yang berkaitan. Contohnya kalau katalah nak kaji tentang di bawah kaunseling berkaitan dengan kaunseling kerjaya. Katalah di bawah kaunseling nak kaji tentang minat kerjaya dalam kalangan pelajar. Jadi apakah teoretikal? Apakah konsep? Apakah teoretikal yang berkaitan dengan kaunseling kerjaya? Model apakah nak pilih? Model hexagon, teori Holland ataupun teori hexagon, teori tipologi Holland ataupun teori super. Kalau nak kaji berkaitan dengan minat kerjaya dalam kalangan pelajar di kita.
variable. Apakah dikatakan variable? Variable ialah pemboleh ubah. Variable ialah pemboleh ubah kajian. Pemboleh ubah kajian. Dia ada dua, variable tetap dan variable independent variable dengan dependent variable. Apa itu dikata independent variable? Independent variable ialah pemboleh ubah yang boleh berubah, yang tidak berubah. Jadi kata dependent variable ialah pemboleh ubah yang boleh berubah. Saya ulang sekali lagi, dependent variable ialah pemboleh ubah yang boleh berubah. Independent variable ialah pemboleh ubah yang tidak boleh berubah. Independent variable yang tidak bersandar ataupun pemboleh ubah yang tidak bersandar. Independent variable ialah pemboleh ubah yang tidak bersandar. Siapa boleh bagi contoh apakah yang dikatakan pemboleh ubah tetap ataupun pemboleh ubah yang tidak bersandar, yang tidak boleh berubah? Independent variable. Siapa boleh bagi contoh? Baik, bila kita sebut variable ataupun pemboleh ubah ataupun konsep kajian berkaitan, teoretikal dan model kajian, ianya ialah berkaitan dengan kualitatif ke kuantitatif. Kalau kajian macam ni kualitatif ke kuantitatif. Dia ada variable, dia ada pemboleh ubah kajian, dia ada konsep-konsep kajian, dia ada teoretikal, dia ada model kerangka konseptual kajian, serta penyata masalah. Kemudian dia ada contohnya pemboleh ubah pembelajaran komparatif, teori behavioris ataupun teori kognitif ataupun teori kebergantungan. Baik. Yang statement yang ada dalam ni menjurus pada kajian kualitatif ke kuantitatif. Kuantitatif. Apa dia? Kuantitatif. Kuantitatif. Kajian. Sekali lagi sebut sekali. Kuantitatif. Okay, good. Alhamdulillah. Kuantitatif. Macam mana you confident bahawa ini kuantitatif? Dia ada apa? Dia ada apa? Dia ada pemboleh ubah kan? Pertama, kajian kuantitatif ni biasanya mesti ada pemboleh ubah. Kalau kuali dia tak ada. Kuali dia ada tema dan set tema. Kalau kualitatif dia ada tema dan set tema. Itu saja. Tapi kalau kuantitatif dia mesti berdasarkan pemboleh ubah apa. Manakah pemboleh ubah bersandar? Manakah pemboleh ubah tidak bersandar? Ataupun konsep-konsep kajian berkaitan dengan teoretikal. Ada tak teoretikal? Mazhab-mazhab manakah menjadi pegangan? Contoh nak buat kajian tentang amalan ibadah dalam Islam. Nak berpegang pada teoretikal mana? Mazhab mana? Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, which one? Gitulah. Jadi apabila kita nak buat kajian tentang amalan-amalan ibadah yang ada dalam masyarakat Islam, berlandaskan pada teoretikal mana, mazhab mana, maka itu dikatakan kajian berbentuk kuantitatif. Kuantitatif. Kemudian dia mesti ada kerangka konseptual kajian. Kuantitatif dia mesti ada kerangka konseptual kajian. Yang penyata masalah ni biasalah, penyata masalah dua-dua ada, kuali pun ada, kuanti pun ada. Penyata masalah ni, problem statement. Tapi apabila dia ada teoretikal tu dikatakan ianya berbentuk kuantitatif. Yang saya tanya tadi belum jawab lagi, siapa boleh bagi contoh pada saya yang dikatakan pemboleh ubah tetap ataupun independent variable, pemboleh ubah tidak bersandar. Siapa boleh bagi contoh? Jantina. Jantina, alhamdulillah, hebat sungguh dah. Lagi? Bahagia saya. Apa dia? Bangsa keturunan. Tak jelas kan? Bangsa doktor. Sudah. Tak berapa jelas. Cuba lagi. Bangsa doktor, bangsa. Bangsa. Okey betul. Bangsa lagi. Jantina bangsa betul. Katakanlah di FI nanti dia nak buat kajian berkaitan dengan tahap motivasi dalam kalangan pelajar Usuluddin, kaunseling di FKI.
Jadi antara pembeli ubah tetap yang akan dipilih ialah jantina, kemudian mungkin dari segi apa lagi, semester, right? Semester ataupun mungkin satu lagi mungkin yang menginap di menginap di asrama dengan menginap di luar, right? Sebab kalau dari segi bangsa tak adalah. Kalau dari segi pilihan bangsa, pembeli ubah tetap untuk di pelajar usuluddin kaunseling dia tak ada sebab dia hanya satu bangsa saja. Tapi kalau dari segi jantina ada dua. Kalau dari segi pencapaian akademik boleh. Pencapaian akademik keluarganya dia ada berdasarkan CGPA lah, right? Itu juga dikatakan pembeli ubah tetap. Yang dikatakan pembeli ubah bersandar contohnya macam mana? Yang dikatakan pembeli ubah bersandar. Dependent variable. Yang tetap tu betul, yang tetap tadi betul dah. Yang dikatakan boleh berubah-ubah, yang bersandar. Di mana apa dia? Kecekapan. Kecekapan. Okey lagi. Contohnya kecekapan dalam pengurusan masa. Pelajar-pelajar di pelajar-pelajar usuluddin kaunseling di FKI. Itu nak kajian tu kan. Okey, itu pengurusan masa itu ialah pembeli ubah bersandar. Sebab dia sentiasa boleh berubah-ubah. Atas orang tak sama. Right? Dan kita pun tak pasti. Kita pun tak pasti sebelum kita buat kajian. Tapi apa-apa yang kita telah pasti sebelum kita buat kajian, ianya ialah pembeli ubah tetap ataupun independent variable. Contohnya sebelum kita buat kajian kita dah tahu dah dia jantan ke ataupun perempuan. Ataupun dia ialah sebab jantina kan, dia jantan ke betina. Maksudnya kita dah tahu dah dia lelaki atau perempuan. Sebelum kita buat kajian, sebelum dia menandai semua kita dah tahu. Tapi mana-mana maklumat yang kita belum tahu lagi sebelum kita buat kajian, contohnya dari tahap motivasi ataupun pengurusan masa, yang tu dikatakan pembeli ubah bersandar. Pembeli ubah yang boleh berubah-ubah. Yang kita tak pasti lagi. Setelah dia menanda kita punya instrumen, barulah kita boleh tahu bahawa dia ni dalam kategori pelajar yang boleh mengurus masa dengan baik ataupun tidak. Itu maksudnya. Okey, good. Dari segi pemahaman, alhamdulillah saya beri definisi konsep dalam kajian ini. Pertama, yang ni kenapa slide dia keluar. Okey, guru cemerlang lah, kemahiran proses sains lah, pengajaran lah. Okey. Ni huraian konsep. Guru cemerlang adalah guru yang telah dikenapasi oleh pentadbir sekolah, oleh pentadbir pelajar dan inspektor sekolah sebagai seorang yang cemerlang dalam pengajaran. Itu dari segi konsep dia. Kemahiran proses sains adalah kemahiran kognitif seperti keupayaan melakukan pemerhatian, mengklasifikasi, membuat hipotesi, membandingkan, mengkontras, menganalisis data, membuat inference dan membentangkan keputusan kajian secara lisan dan bertulis. Itu dikatakan proses sains. Right? Itu konsep dia, huraian konsep. Right? Sebab huraian konsep ni definisi konsep. Okey. Definisi konsep, tajuk definisi konsep dan definisi operasional. Tajuk memberi definisi konsep dalam kajian. Definisi konsep dia relate kepada definisi daripada mana? Kita boleh ambil berdasarkan buku ataupun berdasarkan pada pemahaman kita tentang kajian. Berbanding dengan definisi operasional. Dia dalam kita punya tesis bab 1 dia ada definisi konsep dan definisi operasional ataupun dia tulis definisi istilah dan operasional. Right? So definisi konsep ataupun definisi istilah kita boleh ambil rujukan tu daripada mana? Siapa tahu? Kita boleh ambil rujukan daripada Kamus Dewan. Okay, good. Daripada kamus dewan, daripada buku-buku berkaitan dengan kaunseling, buku-buku berkaitan dengan usuluddin. Kalau definisi konsep, tapi dia ada satu lagi definisi operasional. So definisi operasional tu datang daripada mana? Definisi operasional datangnya daripada kajian kita. Contohnya dalam kajian kita, kita nak melihat dari segi, katalah dari segi apa ya? Dari segi katalah kajian kita nak berkaitan dengan ajaran sesat. Baik. Jadi, apakah definisi konsep ataupun definisi istilah berkaitan dengan ajaran sesat melalui buku, melalui kamus dewan. So, kita akan tulis dulu. Tetapi, definisi operasional dalam kajian ini, definisi operasional dalam kajian ini, definisi
operasi dalam definisi operasi dalam kajian ini berkaitan dengan ajaran sesat ialah ajaran sesat ialah berkaitan dengan kajian ayah pin saja. Maksudnya definisi operasi dalam kajian ini ialah berkaitan dengan ajaran sesat ayah pin saja ataupun ajaran sesat siapa lagi. Maksudnya kita beritahu bahawa kajian ini tidak menumpukan kepada ajaran sesat lain. Tetapi masa definisi konsep tadi kita akan beritahu bahawa kajian ajaran sesat ini menurut kami Dewan ialah bla 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 bla. Maksud cara umumnya ketika ajaran sesat itulah ajaran sesat ni, ajaran sesat itu yang Hasan punya, ajaran sesat A, ajaran sesat B lah, ajaran sesat ayah P lah. Tapi untuk kajian ini yang dimasukkan dengan ajaran sesat dalam yang dimasukkan ajaran sesat dalam kajian ini ialah kajian ajaran sesat ayah P. Itu dikatakan definisi operasional. Definisi operasional ialah definisi berkaitan dengan kajian ini. Dalam kajian ini saya akan mengkaji tentang ajaran sesat ayah P sahaja. Itu maksudnya dia katakan definisi operasi. Yang dikatakan definisi konsep ataupun definisi istilah ialah yang diambil daripada buku-buku rujukan berkaitan ajaran sesat ataupun daripada kamus Dewan. Itu yang dikatakan definisi. Ya. Boleh? Boleh faham? Saya pun nak pegang boleh. Tak cari idea tu. Boleh tu. Boleh faham. Okey, kerangka teoretikal ataupun konseptual kajian. Konseptual kajian. Ataupun kadang-kadang sebut kerangka teoretikal. Okey, kerangka teoretikal kajian ataupun kerangka konseptual kajian. Tapi kebiasaannya istilah dia dalam bab 1 tu ialah untuk kajian kuantitatif biasa disebut ialah kerangka konseptual. Right? So bagaimana kita boleh bina kerangka konseptual? Ataupun bagaimanakah cara untuk kita bina kerangka konseptual? Terutamanya untuk kajian kuantitatif. Di mana kerangka konseptual dia mesti berlandaskan pada teoretikal. Dalam teoretikal dia akan listkan berapa pun boleh ubah. Di mana kita kena pasti pun boleh ubah itu berlandaskan pada teoretikal. Maksudnya dalam kerangka konseptual kita itu dia mesti ada pemboleh ubah tetap, dia mesti ada pemboleh ubah bersandar. Dia mesti ada dua pemboleh ubah. Kaitannya dia mesti dikaitkan dengan variable. Variable ataupun pemboleh ubah kajian. Baik yang bersandar maupun juga yang tidak bersandar. Teoretikal yang sesuai yang berkaitan. Maksudnya dalam kerangka konseptual kajian kadang-kadang kita boleh relate dengan teoretikal yang sedia ada. Teori yang dipilih ada kaitan dengan kajian ataupun boleh digunakan secara logik. Jika kajian berkaitan dengan hukuman ataupun dendaan dalam pembelajaran, teori yang sesuai ialah teori behaviorism. Teori behaviorism. Kalau siapa-siapa nak kaji tentang sikap manusia, akhlak manusia, so antara mungkin kalau akhlak mungkin katakanlah nak kaji tentang akhlak maka teoretikalnya Al-Ghazali lah. Kalau nak kaji tentang sikap disiplin, so teoretikalnya ialah teoretikal behaviorism. Behaviorism. Okey. Kajian tentang tahap pencapaian prestasi kerja mungkin teori yang sesuai ialah teori motivasi. Mungkin tahap pencapaian akademik boleh menggunakan teori motivasi. Kalau katakanlah pelajar Usuluddin nak kaji tentang motivasi pelajar, mungkin boleh gunakan tentang boleh berpandukan kepada teoretikal motivasi. Dan mesti pegang pada satu teori je. Dia tak boleh sampai 2-3 teori. Contohnya dalam Islam, kita nak amal ibadah ini. Kita tak boleh kata untuk salat zuhur saya nak berpegang pada Syafi'i, saya nak pegang pada Maliki, saya nak pegang pada Hambali. Dia tak boleh. Dia kena pilih satu saja. Dia tak boleh berpegang pada keempat mazhab. Tak boleh. Hambali, Maliki, Syafi'i. Maksudnya kalau kita nak beramal dengan ibadat dalam Islam, kita kena pilih satu mazhab. Satu teoretikal saja. Dia tak boleh guna. Syiah lah nak guna apa lagi. Wahabi lah nak guna, tak boleh. Kita mesti berpegang pada satu. Ahlussunnah wal Jamaah kan maksudnya mazhab Syafi'i. Okey? Itu maksudnya. Sama juga dengan kita punya kajian. Kena pilih satu teoretikal pegangan saja. Kalau nak kaji pasal akhlak, mungkin Al-Ghazali.
Kalau nak kaji pasal sikap disiplin, teori behavioris. Gitulah. Sebab itulah pentingnya membuat tinjauan literatur, kajian-kajian lepas, tesis-tesis lepas. Itu sebab tu. Sebab itulah kenapa kalau untuk buat kajian kuantitatif, kita kena pergi baca tesis-tesis yang dahulu. Jurnal-jurnal yang dahulu, yang telah dibuat dalam 10 tahun yang lalu. Untuk dapatkan teoretikal yang sesuai dalam bidang kajian kita. Kerangka konseptual juga berdasarkan kerangka dan teoretikal kajian, variabel yang dipilih juga berlandaskan pada kerangka konseptual. Konseptual kajian. Perlu kena pasti variabel. Contohnya perlu kena pasti variabel bersandar dengan tidak bersandar. Artilah mana jantina, mana pencapaian akademik, mana dikatakan boleh ubah bersandar, iaitu contohnya motivasi, pencapaian akademik, sikap. Bersandar tidak bersandar, jantina, contoh jantina bangsa etnik ialah tidak bersandar, pencapaian akademik ialah bersandar. Gitulah. Ini dah faham ni. Kemudian penyata masalah ataupun statement, memang ada masalah dan bermasalah. Memang kita boleh buktikan, memang sampai sekarang masih bermasalah. Contohnya gejala merokok dalam kalangan pelajar ada, dari kitab pencapaian akademik ada, mungkin ramai pelajar yang masih gagal, yang tidak kuasai. Ataupun dari segi motivasi ramai pelajar yang down sejak pandemik ini, kena buktikan. Penelitian mana menyatakan bahawa kajian-kajian mana yang telah menyatakan bahawa pelajar mengalami krisis kesihatan mental sejak pandemik ini. So kena buktikan sebelum buat kajian. Apakah wujud masalah sebenar menyebabkan kajian ini perlu dilakukan? Buktikan. Maksudnya bukti itu hasil daripada penulisan yang lepas yang berbasis, yang boleh dicari, yang berautoriti. Hasil dapatan kajian lalu, kenyataan pelopor teoretikal yang lalu, minit mesyuarat ke boleh, seminar boleh, pembentangan. Pembentang boleh. Seminar ataupun pembentangan dalam kolokium, dalam seminar antarabangsa boleh. Tetapi kalau surat khabar boleh tak kita ambil? Kalau kita nak masukkan dalam penyata masalah, kita nak petik daripada surat khabar. Masalah pelajar merokok, pelajar kesalahan melanggar disiplin, boleh tak kita ambil daripada kenyataan yang ada dalam akhbar? Boleh tak? Untuk penyata masalah. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh Dr. Tak boleh. Okey, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Okey. So jawapannya ialah tidak boleh. Sebab apa kata tak boleh? Siapa tahu? Sebab apa? Sebab apa kalau pernyataan dalam surat khabar kita tak boleh ambil sebagai bukti untuk kita pertahankan penyataan masalah? Sebab apa tak boleh? Berbanding dengan kertas seminar, tak cukup sumber. Sebab dia satu topik je. Pernah tak perasan tak kadang-kadang kes berlaku di mana hari ni dia lapor lain, besok keluar lagi topik tu sama, tapi dia dah lapor lain pula. Pernah tak berlaku macam tu? Pernah doktor. Jadi sebab itulah alasan kenapa surat khabar tu tak boleh diambil, sebab dia tidak konsisten. Dia spekulasi. Tambah kalau berkaitan dengan politik. Lagilah dia kadang-kadang banyak tokok tambah dia. Cerita yang sebenar pun kadang-kadang kalau hari ni tiba-tiba cerita pasal dia dibunuh. Besok cerita pasal tak, dia terbunuh. Bukan dibunuh, dia terbunuh. Jadi lain dah. Right. Ayat tu dah berbeza dah. Kadang-kadang kes tu boleh berubah-ubah. Hari ni kata orang ni bersalah. Besok kata tak bersalah pula. Jadi sebab tu kenapa surat khabar dia tak boleh ambil. Sebab dia data dia terlalu berubah. Dia boleh berubah bila masa. Bergantung pada situasi. Kadang-kadang data tu tak lengkap kan. Jadi untuk dimasukkan dalam penyata masalah sebagai bukti bahawa kajian ini bermasalah ialah mesti daripada TCC, daripada jurnal, daripada paper seminar, daripada surat-surat mesyuarat ataupun surat-surat lembaga ataupun arahan daripada surat-surat rasmi. Surat rasmi. Memberi gambaran yang menyuruh tentang variable, boleh ubah yang dipilih dan hala tuju kajian. Fokus pada kajian, spesifikasi topik dan terarah dalam dan jangan umum. Maksudnya kita kena spesifik. Dia tak boleh general, dia tak boleh. Penyata masalah ni kena spesifik. Kalau kita nak kaji pasal sikap apa? Sikap tak siap kerja assignment, sikap merokok, sikap melanggar disiplin, sikap merempit, sikap apa? Masuk kena spesifik. Tak boleh kata saya nak kaji tentang sikap. Sikap apa? Right? Saya nak kaji tentang pencapaian akademik. Akademik apa nak kaji? Akademik apa? Kena spesifik. Saya nak kaji pasal
ajaran sesat. Ajaran sesat mana yang nak kena kaji? So maksudnya itu dia kata kena detail dan spesifik. Dia tak boleh general. Kena berfokus. Itu dia katakan berfokus, dia ada lalu tuju dan matlamat dia. Kemudian tujuan kajian. Tujuan kajian ni berada dalam bab apa? Tapi ingat. Dia berada selepas topik apa? Bab 1. Ya, alhamdulillah, good. Alhamdulillah, bagus. Topik tujuan kajian berada di bab 1, dia selepas penyata masalah. Right? Dia biasanya ditulis dalam satu paragraf je. Dia tak tulis panjang-panjang satu muka surat. Tujuan kajian ni biasanya dia berdasarkan pada tajuk kajian kita. Dia banyak berdasarkan tajuk. Jadi cara penulisan tujuan kajian ni biasanya dalam satu paragraf dia, dan dia mesti ada maklumat yang ada dalam tajuk kita. Dalam tajuk latihan ilmiah kita ataupun dalam tajuk tisi kita tu, itu dah merupakan kepada tujuan kajian. Right? Contohnya tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji tahap motivasi dalam kalangan pelajar di Usuluddin Qasim, di FKI. Contoh kata gitulah, pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian Usuluddin Counseling di FKI. Ataupun kalau nak kaji secara umum pun boleh. Di mana tujuan kajiannya untuk melihat tujuan kajian ini untuk mengkaji dari segi sikap menghadiri kuliah dalam kalangan pelajar di FKI. Pengajaran adalah untuk mempertingkatkan kebolehan pelajar. Contohnya yang ni dia kata tujuan pengajaran adalah untuk mempertingkatkan kebolehan pelajar ketika membaca buku-buku dalam bahasa Inggeris. Maksudnya mungkin kajian ini berkaitan dengan pengajaran, kajian ini mungkin merupakan hubungan pengajaran dengan peningkatan kebolehan pelajar ketika membaca buku dalam bahasa Inggeris. Mungkin dia nak kaji tentang gitu, kan? Ataupun pengaruh pengajaran guru-guru untuk mempertingkatkan kebolehan pelajar ketika dalam membaca buku-buku dalam bahasa Inggeris. Objektif kajian, okey, selepas tujuan kita kena tulis objektif kajian. Dan biasanya objektif kajian ni dia lebih spesifik lah. Dia lebih menjurus, dia lebih detail, dia lebih halus atau perinci. Disenaraikan sebelum kajian ini dilaksanakan. Okey, apakah objektifnya? Penting kerana tentukan data yang perlu dikutip, jenis alat, instrumen dan variable. Mengenal pasti pendekatan guru dalam pengajaran sains, termasuk strategi pengajaran dan kaedah yang digunakan. Contoh itu. Tapi apabila dia cara penulisan objektif kajian ni, apabila ada perkataan untuk mengenal pasti, itu adalah cara penulisan objektif kajian kuantitatif. Itu adalah cara penulisan objektif kajian kuantitatif. Apabila dia ada perkataan di depan tu untuk mengenal pasti. Contohnya, untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan dari segi motivasi pelajar berdasarkan kaedah pengajaran online. Untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan dari segi tahap motivasi pelajar berdasarkan faktor pengajaran online dan offline, ataupun secara kelas ataupun secara online. Untuk mengenal pasti perbezaan yang signifikan dari segi motivasi dalam kalangan pelajar berdasarkan jantina. Itu cara penulisan objektif kajian. Untuk mengenal pasti. So apabila ada perkataan untuk mengenal pasti, itu adalah corak penulisan objektif kajian kuantitatif. Mendapatkan persepsi, meninjau dan memberi penerangan. Bagaimana cara penulisan objektif kajian kualitatif? Okey. Okey. Cara penulisan objektif kajian untuk kualitatif, saya beritahu kualitatif.
Kalau katalah soalan kajian dia apakah yang dikatakan motivasi? Soalan dia ialah soalan kajian dia apakah yang dimasukkan dengan motivasi ataupun apakah yang dimasukkan dengan ajaran sesat. So, cara penulisan objektif kajian ialah untuk soalan satu. Cara penulisan objektif kajian untuk persoalan kajian satu ialah untuk menerangkan maksud ajaran sesat ataupun untuk menerangkan maksud ataupun definisi motivasi. Soalan kajian dia tadi, apakah yang dimasukkan dengan motivasi? Jadi cara penulisan objektif kajian ialah untuk menerangkan maksud motivasi. Untuk menerangkan maksud motivasi. Kalau dikata soalan kajian, apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat? So, cara penulisan objektif kajian ialah untuk menerangkan maksud ajaran sesat. Katakanlah soalan kajiannya berbentuk bagaimanakah boleh berlakunya penularan ajaran sesat di Malaysia? Bagaimanakah boleh berlakunya penularan? Bagaimanakah boleh berlakunya penularan ajaran sesat di Malaysia? So, cara penulisan objektif kajian ialah untuk menjelaskan penularan ajaran sesat di Malaysia. Untuk menjelaskan penularan ajaran sesat di Malaysia. Kalau soalan yang ketiga ialah bentuk persoalan kajian yang ketiga ialah sejauh manakah untuk kualitatif sejauh manakah tahap motivasi, sejauh manakah tahap motivasi dalam kalangan pelajar di FKI. Jadi cara penulisan objektif kajian ialah untuk menghuraikan tahap motivasi dalam kalangan pelajar di FKI. Untuk menghuraikan tahap motivasi pelajar di FKI. Itu cara penulisan. Di mana bila soalan kajian apakah dia bila pergi objektif kajian ialah untuk menerangkan. Kalau soalan kajian bagaimanakah, so bila pergi objektif kajian ialah untuk menjelaskan. Apabila soalan kajian ialah sejauh manakah, maka cara penulisan soalan kajian ialah untuk menghuraikan. Itu cara dia. Boleh ya? Aduh. Baik, boleh saya teruskan? Ada soalan ke? Tak mana yang saya telah jelaskan? Soalan kajian dan objektif kajian, cara penulisan objektif kajian tadi. Dia tujuan kajian, objektif kajian, soalan kajian. Ada soalan ke? Assalamualaikum Doktor. Ya, Waalaikumsalam, silakan. Nak tanya kalau tesis yang kami ambil tu tak ada objektif kajian, kami boleh reka sendiri ke objektif kajian tu? Buat sendiri maksudnya? Ya, betul. TC mana? TC PhD ke master? Tak ada soalan, tak ada objektif kajian. Mungkin degree kot. Tak? Oh, itulah kalau degree memang dia akan bermasalah. Sebab tu saya tak berapa galak sangat rujuk yang degree. Biasanya degree tu dia banyaklah lompangnya, dia banyak kesalahannya. Tu maksudnya. Ambil dekat Uniza ke? Tak, saya ambil dekat internet. Oh, internet. Okey. Tujuan kajian ada? Tujuan kajian ada, objektif tak ada. Kalau pandai boleh buat sendiri, silakanlah, lagi bagus. Alhamdulillah. Kalau nak cuba-cuba bolehlah. Maksudnya sebelum soalan kajian tu buat objektif kajian dulu. Cuba-cuba lah. Dia kuali ke kuanti? Kuali. Kuali. So contoh soalan pertama dia buat macam mana soalan pertama? Dia tulis macam mana? Sekejap Apakah apa? Dia mesti bermula apakah? Apakah bagaimana kalau okey. Soalan dia pertama macam mana? Dia bermula dengan nombor 1 adakah, lepas tu nombor 2 apakah, 3 apakah. gini. Yang dia tulis apakah itu ialah kuali.
Kalau dia tulis adakah itu ialah kuanti. Oh, Ayat penulisan persoalan kajian kalau bermula adakah, ada kan, ada tiada. Ada tu 1, 2, 3 tu ada. Kalau tiada tu kosong. Sebab itulah bila sebut kuantitatif ni dia berlandaskan nombori kan. Dia berdasarkan nombor. Jadi dia punya cara penulisan pun dia mesti bermula dengan adakah. So kalau sebut ada tu 1, 2, 3 tu ada. Kalau dikata hipotesis tiada, itu maksud tiada tu kosong. Sebab dia punya apa? Lambang tu berlandaskan nombor. Jadi mana-mana yang bermula dengan soalan kajian bermula dengan adakah tu ialah bentuk kuantitatif. Kalau dia bermula dengan apakah, bagaimanakah, sejauh manakah, itu ialah kualitatif. Cara penulisan soalan kajian secara kualitatif. Baik. Yang soalan pertama tu tulis apa? Adakah apa? Adakah terdapat perbezaan ke macam mana tulis? adakah guru kaunseling mempunyai pengetahuan yang cukup berhubung perkhidmatan BNK dari dimensi konteks? Adakah guru kaunseling mempunyai pengetahuan dari segi Yang cukup berhubung perkhidmatan BNK dari dimensi konteks, bimbingan dan kaunseling. sebab kalau sebab dia perkataan adakah tu dia bukan berjurus kepada kuali tu, dia kata tu dia bentuk dalam menghurai kan. Memiliki pengetahuan dalam dalam perkhidmatan kaunseling. Kalau penulisan objektif kajian untuk menerangkan guru kaunseling untuk menerangkan pengetahuan guru kaunseling mempunyai pengetahuan dalam perkhidmatan bidang kaunseling. Untuk menerangkan pengetahuan guru kaunseling untuk menerangkan pengetahuan guru kaunseling dalam perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Itulah. Ada soalan yang kedua dia macam mana? Yang kedua, apakah tahap keberkesanan pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling dari dimensi input? Okey, apakah tahap keberkesanan kan? Okey, apakah tahap keberkesanan pelaksanaan kaunseling? Okey. So, cara penulisan objektif kajian lah untuk menerangkan apakah tahap keberkesanan untuk menerangkan tahap keberkesanan perkhidmatan kaunseling. Itu sebenarnya ayat yang sama lah. Berada sampai habis tu ayat dia sama. Dia gitu untuk menerangkan. Tapi kalau sekiranya kadang-kadang tulis bagaimanakah pelaksanaan? Bagaimanakah pelaksanaan perkhidmatan bimbingan kaunseling? Bagaimanakah perkhidmatan pelaksanaan bimbingan kaunseling? Jadi ayat penulisan objektif ialah untuk menjelaskan pelaksanaan untuk bimbingan dan kaunseling. Itu cara dia. Untuk menjelaskan, bukan untuk menerangkan nanti. Kalau apakah tadi untuk menerangkan, kalau bagaimanakah untuk menjelaskan, kalau sejauh jadi kalau penulisan di sini soalan dibina berdasarkan objektif kajian. Jadi maksudnya bagaimana persoalan kajian dibina, dia mesti ada objektif kajian dulu. Kerana akhirnya akan mencapai matlamat kajian. Di mana kajian itu di mana soalan kajian itu perlu jawapan ialah di semasa dalam bab 4. Soalan kajian yang kita tulis di bab 1 tu perlu dijawab, diberi datanya dalam bab 4 kan, semasa penulisan di bab 4. Semua soalan yang kita tulis di bab 1, soalan kajian yang kita tulis di bab 1 perlu dijawab di bab 4. Perlu diberi jawapan semasa penulisan di bab 4. Itu bab 4 ialah dapatan kajian. Dapatan kajian. Jadi semua dapatan kajian yang berada di bab 4 itu
mestilah boleh menjawab semua soalan kajian yang kita tulis di bab 1. Baik. Mencapai matlamat objektif tujuan kajian. Apakah strategi pengajaran? Keadaan dan teknik digunakan oleh guru cemerlang. So kalau macam ni, kalau soalan dia macam ni, apakah strategi? Jadi cara penulisan objektif kajian ialah untuk menerangkan strategi pengajaran, keadaan dan teknik. Teknik yang digunakan oleh guru cemerlang. Kalau yang kedua itu ialah bagaimanakah guru mengendalikan pelajaran. Bagaimanakah guru mengendalikan pelajaran praktikal sains dalam makmal. Jadi ini cara penulisan kuali. So untuk menjelaskan guru mengendalikan, untuk menjelaskan dia sebenarnya bagaimanakah cara guru mengendalikan pelajaran praktikal. Jadi cara penulisan objektif ialah untuk menjelaskan cara guru mengendalikan pelajaran praktikal sains dalam makmal. Baik. Yang ni adakah kemahiran proses sains dikendalikan secara eksplisit ataupun implisit? Baik. Yang ni ada satu adakah ni. Dia sebenarnya adakah dia untuk apa ni? Untuk pembuluh kuantitatif. Dia sebenarnya dia mesti apakah? Apakah kemahiran? Sebab bila sebut adakah tu dia mesti ada. Dia contohnya cara penulisan soalan kuantitatif, adakah terdapat perbezaan? Adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina? Baik, untuk soalan kajian kuantitatif, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina? Dalam soalan kajian ni, mana yang dikatakan pemboleh ubah bersandar, manakah yang dikatakan pemboleh ubah tetap? Manakah pemboleh ubah bersandar, manakah pemboleh ubah tetap? Untuk soalan kajian kuantitatif, dia mesti ada dua pemboleh ubah. Yang manakah dikatakan pemboleh ubah tetap? Manakah dikatakan pemboleh ubah bersandar? Dependent jantina. Okey, dependent. Independent ke dependent? Tidak bersandar ke atau bersandar? Independent. Tidak bersandar, doktor. Okey, yang tidak bersandar. Yang tidak bersandar ialah jantina. Yang bersandar mana? Yang berubah-ubah. Pencapaian akademik pelajar. Pencapaian akademik pelajar. Kemudian, okey, soalan kajian ni dia menggunakan analisis apa? T-test ke, ANOVA ke, T-test ke, ANOVA ke, correlation ke, Markova ke, regression ke? T-test ke apa? Okey, saya bagi dua jawapan. T-test ke ataupun ANOVA? Mana satu? Adakah terdapat perbezaan? Dia untuk kuantitatif dia kena pasti pemboleh ubah, beredar boleh kena pemboleh ubah. Tetapi dalam soalan kuantitatif juga dia mesti ada analisis kita. Kita nak guna T-test ke, ANOVA ke, Markova ke, correlation ke, regression ke, dia dah ada dah dalam tu. Tak mana kita nak kena pasti. Siapa tahu? Okey. Baik, saya bagi contoh untuk soalan satu. So kita nak kena tahu perkataan ialah perbezaan. Okey. Adakah terdapat perbezaan itu merupakan satu analisis? Perbezaan itu ialah suatu analisis. So analisis apakah yang dikatakan perbezaan itu? Analisis yang terdapat dalam SPSS ialah analisis T-test. T-test. Bila sebut T-test dia mesti menggunakan perkataan perbezaan. Kalau katalah kita nak supaya soalan ini kita nak analisis dengan T-test, maka dalam soalan tu mesti ada perkataan perbezaan. Begitu juga kalau kita nak menggunakan ANOVA. ANOVA kita perlu juga menggunakan perkataan perbezaan. ANOVA. Cuma bezanya T-test ni untuk dua grup. Contohnya lelaki, perempuan, jantina, jantan dengan betina. Untuk dua grup saja T-test. Tapi kalau ANOVA dia menggunakan perbezaan juga, tetapi untuk tiga grup. Contohnya Melayu, Cina, India. Tiga grup.
ataupun bandar, luar bandar, pinggir bandar. 3 grup macam tu. Ataupun pencapaian rendah, sederhana, tinggi. Right? Kalau saya ulang sekali lagi, perkataan perbezaan, kalau dalam soalan ada perkataan perbezaan, dia sama ada untuk analisis t-test ataupun analisis ANOVA. Tetapi bagaimanakah cara untuk mengenal pasti bahawa soalan itu dia menggunakan analisis t-test ataupun dia menggunakan analisis ANOVA? Caranya ialah melihat pada pembeli ubah. Pembeli ubah tetap di hujungnya ada berapa grup. Kalau ada 2 grup, contoh macam jantina, maka tahulah soalan ini dia akan menggunakan analisis t-test. Kalau di hujung soalan itu dia ada bangsa, contohnya adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor bangsa. Kalau dia tulis bangsa sini kita tahu dah, mesti ada 3 bangsa. Mesti ada 3 bangsa. Jadi perkataan perbezaan yang ditulis itu merujuk kepada analisis ANOVA, Tapi kalau sekiranya katakanlah dia bukan ada 3 bangsa, tapi dia ada 4 bangsa ataupun dia ada 4 lokasi. Contohnya lokasinya ialah di Hulu Terengganu, lokasinya di Gom Badak, Kuala Terengganu, lokasinya di Kuala Nerus, lokasinya satu lagi ialah di Besut. Ada 4 lokasi. Kalau lebih kepada 3 itu dia tulis perbezaan juga, tapi dia akan menggunakan analisis MANOVA. Analisis MANOVA. Tapi tak apalah. Yang tu awak tak payah ingat sebab itu dah level master dan PhD. So kalau boleh ingat untuk level degree ini, ingat t-test dengan ANOVA dah okey dah. T-test, ANOVA, correlation dah cukup dah. Yang regression, MANOVA, MANCOVA tu tak apa. Itu peringkat master. Peringkat master, peringkat PhD. Multiple regression pun peringkat PhD, peringkat master. Regression pun peringkat master PhD. Cuma saya nak minta you all ingat ialah t-test, ANOVA, correlation. Cukup. Ada 3 dah cukup dah dalam pada untuk buat tesis peringkat degree. Ada 3 dah cukup dah. Ada analisis t-test, ada analisis ANOVA, ada analisis correlation. Korelasi ya. Contoh bagaimanakah cara penulisan untuk correlation? Untuk correlation dia mesti menggunakan perkataan hubungan. Contohnya, adakah terdapat hubungan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina. Contoh gitulah. Adakah terdapat hubungan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina ataupun berdasarkan faktor pendapatan keluarga ataupun berdasarkan faktor lokasi sekolah, okay? Ataupun berdasarkan faktor fakulti, berdasarkan faktor apa lagi, berdasarkan faktor program usul, program akhlak sunnah, contoh gitu kan. Jadi kalau nak tengok correlation, dia mesti analisis hubungan itu dikatakan menggunakan analisis correlation. Hubungan itu ialah melihat korelasi. Ya.
Okey baik, mula saya sambung. Sorry, ada gangguan tadi. Okey. Terdapat contoh kalau untuk analisis hubungan ya biasanya kita akan menggunakan correlation ya. Dan biasanya variable yang kita boleh sambung ialah variable, contohnya variable bersandar ialah motivasi. Variable tetap ialah contohnya lokasi tempat tinggal ataupun tempoh masa belajar dari segi okey, tempoh masa belajar ataupun mengikut subjek yang diambil ataupun mengikut program yang diambil. Kemudian adakah terdapat sumbangan yang signifikan dari segi motivasi terhadap adakah terdapat sumbangan yang signifikan ataupun adakah terdapat kesan pengaruh adakah terdapat sumbangan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor ataupun berdasarkan faktor adakah terdapat sumbangan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor tempoh masa belajar ataupun berdasarkan faktor kaedah belajar. Adakah terdapat sumbangan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan kaedah belajar. Jadi apabila merujuk pada sumbangan, sumbangan itu ialah biasanya regression. Sumbangan merujuk pada analisis regression ataupun analisis regresi. Hubungan merujuk pada analisis korelasi. T-test merujuk kepada analisis T-test ataupun ANOVA. Perbezaan merujuk kepada analisis T-test ataupun ANOVA. Bagaimana pula kesan pengaruh? Adakah terdapat kesan pengaruh yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan tempoh masa pembelajaran ataupun berdasarkan faktor kaedah belajar. Adakah terdapat kesan pengaruh yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor kaedah belajar. Jadi kesan pengaruh ni untuk melihat regression, multiple regression. Biasanya kesan pengaruh ni untuk melihat multiple regression. Dan biasanya dia relate dengan analisis multiple regression. Boleh? Bolehkah? Ada soalan? Boleh doktor. Okey, boleh ingat Tapi kalau peringkat degree ni boleh ingat 3 tu dah cukup dah. Kalau saya nak analisis menggunakan T-test, saya mesti tulis dalam soalan kajian saya ialah perbezaan. Tapi mesti 2 grup lah. T-test ni untuk analisis 2 grup saja, itu jantina ataupun jantan ataupun perempuan, lelaki atau perempuan. Ataupun grup pendapatan rendah atau dengan pendapatan tinggi ataupun kuat usul dengan usul, macam itu. Untuk membandingkan 2 grup saja. Tetapi apabila menggunakan perkataan perbezaan, tetapi analisisnya ialah ANOVA kan. Bila menggunakan analisis ANOVA, ianya adalah untuk 3 grup. Contohnya kata 3 grup itu ialah Melayu, Cina, India. Contohnya, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor bangsa? Gitu. Boleh? Ada soalan ke nak tanya? Doktor, saya nak tanya. Okey, silakan. Tadi masa awal kuliah doktor ada sebut yang tempoh penyataan masalah tu sebanyak 5 tahun dan kajian literatur adalah sebanyak 10 tahun. Jadi kedua-dua tempoh tu diguna pakai untuk tugasan proposal kami atau tak doktor? Kalau boleh untuk proposal terus nak kena pakai lah. Kenapa jumpa TV yang lama-lama ke? Doktor, lama sangat. Lama sangat. Kemudian dalam dia punya rujukan tu dah kira dah lebih pada 5 tahun lah maksudnya. Dia punya dalam jatuh masalah dan juga dalam dia punya literature review tu. Dah lebih 10 tahun banyak rujukan dia. Jadi gitulah kalau katalah kalau ambil TC yang lama-lama dia akan jadi TC tahun bila ni? 2000 berapa dia grad? 2010 doktor. 2010 memang dia punya TC pun dah di luar dah tempoh. Dia dah 10 tahun yang lalu kan. Itu masalahnya. Jadi itulah saya beritahu ni yang sebenar, formatting yang sebenar. Itu yang sebenar. Right? Memang dia jadi macam itulah maksudnya kalau dia grad 2010 maksudnya rujukan literature review mestilah 2008, 2007 kan. 2006 kan.
Dia akan berlaku. Jadi maksudnya lagi lewat lah. Lagi ke belakang lah. Dia tidak current lah. Tak terkini lah. Jadi kumpulan saya perlu cari yang baru ke macam mana doktor? Kalau untuk sebenarnya dia kena yang current, yang terkini. Yang baru lah. Okey, Sebab baik. nanti Terima kalau kasih. bentang dia akan jadi, kalau bentang tu dia akan jadi masalah untuk penyata masalah dengan literature review. Sebab dia dah lama kan. Dia gitu. Okey. Kajian dia tu berkaitan dengan apa? Tajuk dia apa dia? Tajuk dia perbandingan antara kaunseling bersemuka dengan e-counselling dalam memberi perubahan dan kepuasan kepada klien. TC universiti mana tu? UPNM doktor. Universiti Putra. Universiti Putra UPM. UPM. Okey. Dia kuanti ke kuali? Kuantitatif doktor. Kuanti. Ya, ada berapa soalan? Dia master atau PhD? Macam mana doktor? Peringkat master ke PhD? Doktor falsafah. PhD doktor. Kalau doktor falsafah tu PhD lah. Ada berapa soalan dalam tu? Dia tulis berapa soalan? Soalan kajian dia ada berapa? Ada 8, 9, 10. Ada doktor. Banyak juga. Dia sebenarnya kalau peringkat degree kita nak 3 je. 3 soalan dah cukup dah untuk degree. Dah lepas dah. Baik kuali, baik kuanti. Contohnya kalau kuali ada soalan pertama apakah? Soalan kedua bagaimanakah? Soalan ketiga sejauh manakah? Dah cukup dah untuk kuali. Kalau untuk kuanti, kalau siapa nak buat kuanti, soalan pertama, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi motivasi pelajar berdasarkan faktor jantina? Okey, 1. Kemudian soalan yang kedua, adakah terdapat perbezaan yang signifikan dari segi motivasi pelajar berdasarkan faktor bangsa katalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, adakah terdapat hubungan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar dengan kaedah belajar. Dengan kaedah belajar. Itu dah yang ketiga cukup. Maksudnya ada t-test, ada ANOVA, ada correlation. Dah cukup dah. Ada 3. Cukup dah. Lepas dah. Untuk degree dah lepas. Ada 3. Tapi kalau peringkat master dia kena ada sekurang-kurangnya 5. Dia gitu. Dia ambil kira tu benda tu. Berapa soalan. Maksudnya kalau peringkat master tiba-tiba kita check bila dia bentang tu di kolokvium peringkat fakulti, memang kalau ada 3 soalan memang reject lah. Memang minta supaya dia diperbetulkan, dia baiki lah. Dan biasa kita reject lah kalau 3 soalan memang kita akan reject kalau peringkat master. Kalau peringkat PhD lagilah kalau 3 soalan lah. Itu dah cukup dah lepas lah. Okey. Hipotesis kajian, apakah yang dikatakan hipotesis? Dan hipotesis ni dia ada dalam kajian bentuk yang macam mana? Hipotesis kajian. Kuali ke kuanti? Hipotesis kajian. Kuali ke kuanti? Kuantitatif. Dalam kuantitatif. Okey, hipotesis kajian dia ada dalam kuantitatif. Okey, good. Alhamdulillah. Betul lah tu. Jadi cara penulisan hipotesis ni dia ada 2. Satu cara penulisan HO iaitu cara penulisan hipotesis nol. Dia panggil hipotesis nol. Itu HO. Di mana kita tulis tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina. Di ayat dia bermula tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina. Itu cara penulisan hipotesis nol ataupun hipotesis ialah hipotesis HO. HO. Hipotesis nol ni dikenali juga sebagai HO. Iaitu hipotesis ialah suatu pernyataan yang dijangkakan dan diramalkan. Itu satu andaian. Hipotesis ialah suatu andaian. Suatu jangkaan, ramalan akan memberi jawapan kepada persoalan kajian. Maksudnya hipotesis nanti akan memberi jawapan. Sebab itulah kenapa kita lebih suka menulis cara HO bukan HA. Dia ada 2. Hipotesis alternatif dikenali sebagai HA.
hipotesis nol ataupun hipotesis HO. HO tu dikenali sebagai hipotesis nol. Okay. Dia ada dua. Di mana cara penulisan hipotesis nol ialah dia mesti bermula dengan ayat tidak terdapat. Kalau HA ataupun hipotesis alternatif, cara penulisan ialah terdapat perbezaan. Dia bermula dengan terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina. Kalau ayat bermula dengan terdapat perbezaan itu cara penulisan HA. Kalau sekiranya dia bermula dengan ayat tidak terdapat itu cara penulisan hipotesis nol. Itu maksudnya. Suatu jakaan atau ramalan atau ada hubungan dengan verbal bersandar dan tidak bersandar. Hipotesis boleh diuji secara statistik melalui SPSS, AMOS atau Rush model. Ini cara analisis, tapi kebiasaannya standard kita ambil SPSS lah. Untuk peringkat degree cukup dengan SPSS. Kalau AMOS ni untuk peringkat yang lebih tinggi lah. Rush model pun untuk peringkat lebih tinggi. Ini untuk inferensi, untuk menguji hipotesis. Dalam SPSS dia sudah ada analisis, t-test, ANOVA, correlation, regression dah ada dah. Dah cukup dah. Untuk peringkat degree SPSS dah okey dah. Okay. Dan contoh macam ni, hipotesis statistik ataupun hipotesis nol, perkataan tentang andaian atau peramalan. Dan cara penulisan dia HO1, HO2, HO3. Contoh juga tidak terdapat hubungan, tidak terdapat hubungan, tidak terdapat perbezaan, tiada hubungan ataupun tidak terdapat perbezaan. Cara penulisannya yang signifikan, contoh jadilah tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina. Yang ni akan menggunakan analisis t-test. Sebab apa? Jantina ada 2 grup saja. Jadi perbezaan tu akan dianalisis dengan menggunakan t-test. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor bangsa. Bangsa dia ada 3 grup. Maka oleh kerana 3 grup, perbezaan itu mesti dianalisis menggunakan ANOVA. Analisis ANOVA. Tidak terdapat hubungan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor kaedah belajar. Kaedah belajar. Jadi, iaitu untuk melihat correlation. Hubungan ini adalah untuk melihat analisis correlation. Right? Tidak terdapat sumbangan, tidak terdapat kesan pengaruh. Yang sumbangan dan kesan pengaruh ni menggunakan analisis untuk apa? Untuk melihat apa? Analisis sumbangan apabila perkataan sumbangan dan kesan pengaruh ni biasanya kita akan menggunakan analisis apa? T-test ke, ANOVA ke, correlation ke, regression? Regression. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang bezanya kalau sumbangan tu regression linear, kalau kesan pengaruh tu biasanya multiple regression. Kalau yang sumbangan tu biasa regression linear lah. Tapi yang tu sengaja pengetahuan sebagai pengetahuan. Untuk peringkat degree dia tidak degree dia tidak sampai ke peringkat regression. Ada correlation dah cukup. Ada t-test, ada ANOVA, ada regression dah cukup. Ada correlation dah cukup. Tak apa. Sampai sini. Ini salah satu ni cara penulisannya. Hipotesis kajian ataupun hipotesis alternatif. Boleh juga ditulis secara hipotesis alternatif ataupun HA. Tadi HO. Tapi kebanyakan TC dia akan tulis HO. Biasanya sebab apa kita tulis HO? Sebab kita reject dulu. Kita tolak dulu. HO tu kita tolak dulu. Sebab kita tak pasti kan. Tapi setelah kita dapat data, kita pasti baru kita terima. Maksudnya kita akan tolak HO, kita terima HA. Tapi selagi data tu kita tak pasti, maka kita tulis dulu HO. Kita buat dulu secara penulisan nol. Dia tolak. Maksudnya gitu. Tetapi setelah kita terbukti bahawa memang terdapat perbezaan, maka katakanlah setelah kita analisis dalam SPSS, kita dapati bahawa antara lelaki perempuan tu memang ada perbezaan dari segi pencapaian akademik, maka kita akan tulis tolak HO, terima HA.
Apakah dikatakan HA? HA ialah dia bermula dengan ayat terdapat perbezaan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor jantina. Itu HA. Ataupun terdapat hubungan yang signifikan dari segi pencapaian akademik pelajar berdasarkan faktor kaedah belajar. Ataupun terdapat sumbangan yang signifikan dari segi pencapaian akademik berdasarkan waktu belajar, tempoh masa belajar. Jadi cara penulisan HA ialah terdapat. Cara penulisan HO ialah tidak terdapat. Dan posisi tidak boleh diuji sekiranya ukuran variabel bersandar tidak bersifat kuantitatif. Sebab itulah kenapa pembeli ubah bersandar tu mesti bersifat kuantitatif. Bagaimanakah kita nak supaya dia bersifat kuantitatif? Dia mestilah ada nombor. Di setiap statement, instrumen yang kita edar kepada responden kita, dia mesti ada nombor liket di belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pernah tengok kan instrumen macam tu kan? Tak? Kadang-kadang dia ada 1, 2, 1, 2. Yes, no saja. Pernah jumpa tak statement macam tu? Yang ada di belakang tu, di hujung tu dia ada 1 to 5. Ada pernah jumpa tak instrumen macam tu? Benar doktor. Okey, pernah. Jadi boleh faham. So maksudnya kalau instrumen yang dalam tu dia ada statement, kemudian di hujung tu dia ada 1 to 5, maksudnya itu ialah kuantitatif. Contoh panjang diukur dalam sentimeter, berat diukur dalam kilogram, pencapaian diukur dalam unit markah peratusan, ada skala markahnya, ada Likert scale-nya. Yang saya sebut 1 to 5 itu ialah Likert scale. Yang itu dikenali sebagai Likert scale. Yang ada di belakang soalan yang diedar pada kita, tak kira melalui Google Form ke, melalui online ke, ataupun dihantar secara kopi itu, dan dalam statement tu dia ada, di hujung tu dia ada 1 to 5, itu dikatakan Likert scale. 1, 2, 3, 4, 5 itu dikenali sebagai Likert scale. Instrumen yang ada Likert scale. Kemudian hipotesis kajian, data kualitatif yang tidak menggunakan ukuran dalam bentuk nombor, numerik, angka tidak dapat dianalisis secara statistik. Sebab itulah kata contohnya apa? Tahap emosi ataupun rasa bahagia, rasa seronok. Tak boleh diukur dalam bentuk nombor. Rasa sedap, rasa masin, ataupun rasa manis, tak boleh diukur dalam bentuk nombor. Ataupun rasa bersalah, ataupun perkara yang melibatkan halal dan haram, ataupun perkara yang dikatakan bersalah, tidak diukur dalam bentuk nombor. Kalau nombor tidak dikatakan bila sebut 1, 2, 3, 4, 5 tu halal, bila sebut 5, 6, 7 tu haram. Dia tak ada. Dia tidak boleh ditafsirkan dalam bentuk bernombor. Yang tu perlu ditafsirkan dalam bentuk kualitatif. Kualitatif. Contohnya rasa masin, rasa sedap, rasa bahagia, itu dalam bentuk kuali. Tapi bila sebut hipotesis ni dia ada dalam bentuk kuantitatif, di mana takrif dia dalam bentuk nombor-nombor. Hipotesis tidak ada ni kosong, tidak ada dalam kajian berbentuk kualitatif, hanya dalam bentuk kuantitatif saja, dan persoalan kajian perlu dijawab secara deskriptif tanpa bukti berbentuk angka, nombor dan ini maksudnya kalau persoalan kajian yang saya sebut tadi, contohnya rasa sedap, rasa seronok, rasa masin, rasa bahagia tu dia bentuk dalam deskriptif kan, tanpa bukti berbentuk nombor, tak boleh dibentuk dalam bentuk nombor, maka itu dah kualitatif lah. Hipotesis kajian yang tak berarah, cakapan kita hanyalah berbentuk perbezaan, hubungan, sumbangan, pengaruh, kesan pengaruh antara variabel yang dikaji tanpa ada mana-mana arah. Contoh tidak lebih 3, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah, hanya sekadar perbezaan ataupun hubungan. Skor min adalah perbezaan secara umum sahaja, skor min. Maksudnya dalam hipotesis kita tidak nilai dari segi terlebih ataupun terkurang. Kita akan kira yang sharp saja. Yang betul-betul contohnya tinggi, rendah, gitu. Right? Yang sederhana, yang
lebih kurang tu tak boleh kira. Dia kena ada sharp. Dia ada nombor scoring dia. Antara 1 to 5 tu berapa scoring dia. Dan hipotesis kajian berarah ialah jagaan kita tentang perbezaan hubungan sumbangan pengaruh kesan ataupun variabel yang dikaji adalah dalam bentuk terarah. Contohnya lebih tinggi, lebih rendah, lebih besar, lebih kecil. Dan skomi kemahiran berfikir, kumpulan yang contohnya skomi kemahiran berfikir, kumpulan yang mengikuti kelas kemahiran berfikir melalui kaedah eksplisit adalah lebih tinggi daripada skomi kumpulan yang melalui teknik integrasi. Yang hipotesis yang terarah. Okey. Hari saya faham. Terus sebelum kita akhiri kelas kita pada petang ni, pukul 5 lebih dah ni, pukul 5 4 minit. Okey. Ada apa soalan? Masih setia dengan saya 83 orang. Ada soalan apa-apa? Minta maaf banyak-banyak, minta ampun banyak-banyak sebab banyak sangat kekurangan. Hari ni. Lewat kelas semua. Ada soalan ke? Hello, Assalamualaikum. Tak ada, Doktor. Tak ada. Ada soalan? Ya, Doktor. Boleh kita tangguh kelas kita sekarang? Boleh kita tangguhkan kelas kita sekarang? Boleh, Doktor. Awal boleh tak? Boleh Doktor. Okey, kalau untuk itu kita tangguh kelas kita pada petang ini dengan membaca surah Wan-As dan tasbih kibarah. Subhanallah walhamdulillah. Asyhadu an la. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lazina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih semua, minta maaf semua insya-Allah. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Salam. Terima kasih Ustaz.